Alhamdulillah, kita telah sama-sama membacakan surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ini seperti yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, juga oleh Al-Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa syayyabatni, Nabi kata yang menjadikan aku tua ni, yang menjadikan aku ni tua lah, maksudnya Nabi SAW sampai beruban, uban yang ada pada janggut Rasulullah, yang ada pada rambut Nabi Muhammad SAW, adalah kerana beberapa surah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu seperti surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, surah Iza Syamsu Kuwirat. Itu antara surah yang Nabi SAW menyebutkan syayyabatni, yang Nabi SAW sebut bahawa itu adalah surah-surah yang menjadikan Nabi SAW itu sampai beruban, kerana surah-surah itu mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW di dalam bacaan Al-Quran dia penuh dengan tadabbur, penuh dengan penghayatan. Bila kita baca Quran, perlu kepada tadabburul Quran, penghayatan kepada Al-Quran, sehingga ada surah-surah yang menjadikan Nabi itu tua, kata Nabi SAW. Kerana kedahsyatan isi kandungan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam surah-surah tersebut. Jadi antara surah yang Nabi kata menyebabkan kerisauannya, pemikirannya kepada akhirat makin bertambah, persiapannya untuk menghadapi kematian makin kuat, ialah apabila Nabi SAW sering membaca surah Al-Waqi'ah. Demikian juga dalam riwayat-riwayat yang lain, riwayat Imam Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tasibhu faqah abada. Ini hadis kata Nabi sallallahu, siapa yang membaca setiap malam, sebab tu surah Waqi'ah ni ada pandangan menyatakan elok dibaca pada sebelah petang yang membawa kepada malam, ataupun boleh juga dibaca sebelum tidur surah Waqi'ah. Kerana warid dalam hadis, siapa yang membaca surah Waqi'ah pada setiap malam, maka tidak akan mengenai kepadanya kemiskinan. Allah akan jauhkan hidupnya pada kesusahan, insya-Allah. Waalaikumsalam kepada Ustazah Rabi'atul Adawiyah. Setiap hari insya-Allah selepas asar akan baca surah Waqi'ah. Baik. Jadi insya-Allah tidak akan mengenai kepadanya kesusahan, tidak akan mengenai kepadanya kefakiran. Allah Subhanahu wa taala akan beri kesenangan, barakah dalam hidup dia yang sering membaca surah Waqi'ah. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi kita inayah, bagi taufik. Kita nak baca sikit, ya. Ilaha illallah. Kena baca sikit, ya. Allahu akbar. Daripada kitab Maza fi Sya'ban, kita baca sikit insya-Allah. Sambungan, iaitu antara perkara-perkara, kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menyebut dalam kitab ni Maza fi Sya'ban, qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, antara perkara yang berlaku dalam bulan Sya'ban ini, min mazaya syahri Sya'ban al-ma'rufah, daripada keistimewaan bulan-bulan Sya'ban yang cukup terkenal, yang masyhur, adalah raf'ul a'mali fihi, iaitu terangkatnya amalan. Dalam bulan Sya'ban ni adalah bulan yang sangat masyhur dan sangat popular, dikatakan bulan yang insya-Allah amalan kita ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa raf'ul akbar wal awsa', dan ini adalah satu angkatan, iaitu maknanya satu pengangkatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang terbesar dan juga yang terluas. Kerana di sana, kata ulama, ada lagi bulan-bulan ataupun waktu-waktu yang tertentu yang amalan kita akan diangkat oleh Allah, yang akan dibicarakan nanti insya-Allah. Ada contohnya apabila kita berpuasa pada hari Khamis, apabila ditanya sebab-sebab puasa hari Khamis, juga Nabi SAW menisbahkan bahawa hari Khamis juga antara hari yang amalan akan diangkat. Jadi Allah Ta'ala mengangkat amalan orang mukmin ni, amalan orang yang beribadah kepada Allah, ada kalanya bersifat tahunan, ada kalanya bersifat mingguan, adanya bersifat harian. Jadi antara
bulan yang diangkat, menurut sebahagian hadis, kata Al-Habib Said Muhammad Alawi Al-Maliki, antara bulan yang akan diangkat amalan kita adalah bulan Sya'ban. Ini ialah disebut bersandarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqala, kata Sayyidina Usamah bin Zaid, qultu ya Rasulullah, Sayyidina Usamah bin Zaid ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak melihat kamu ini berpuasa daripada mana-mana bulan seperti mana kamu berpuasa pada bulan Sya'ban. Jadi menunjukkan seolah-olah sahabat ini soalan daripada siapa dia ni, Usamah bin Zaid, seolah-olah dia melihat dia tak nampak Nabi itu berpuasa selain daripada bulan Sya'ban. Bulan Ramadan memang khususlah, dia tak nampak selain daripada bulan Sya'ban dalam puasa-puasa sunat yang Nabi SAW itu berpuasa. Seolah-olahnya Nabi itu banyak puasanya di bulan Sya'ban. Maka qala, apa jawab Nabi SAW kepada Sayyidina Usamah bin Zaid? Jawab Nabi SAW, dzaka syahrun yaghfalun nasu an. Demikianlah bulan apa tuan-tuan? Bulan yang sedang kita duduk ni, bulan yang sedang kita berada pada ketika ini. Apa kata Nabi SAW? Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu. Demikianlah bulan yang manusia banyak lalai. Wal'iyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala tak jadikan kita daripada insan-insan yang lalai daripada Allah, hati-hati yang lalai daripada Allah, rumah-rumah yang lalai daripada zikrullah, khususnya di bulan Sya'ban. Nabi berpesan kepada kita, zaka syahrun yaghfalun nasu an. Demikian adalah bulan yang manusia itu banyak lalai daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bainar Rajab wa Sya'ban, bainar Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan, iaitu bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Hadis ini yang kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, di sini ada raf'ul akbar wal a'zam, bagaimana besarnya Allah Ta'ala akan mengangkat amalan-amalan orang mukmin, akan diangkat, akan dibuka ruang seluas-luasnya untuk amalan mukmin itu diangkat. Kata baginda Rasulullah SAW, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, diangkat di dalam bulan Sya'ban ni segala amalan-amalan lila rabbil alamin, kepada Tuhan sekalian alam. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka, aku senang saat amalan aku diangkat. Kerana bulan Sya'ban ini bulan yang diangkat amalan, banyak amalan-amalan kita akan diangkat oleh Allah. Jadi betapa beruntungnya kita di dalam tempoh PKP ini, tempoh yang banyak orang berkelapangan. Alhamdulillah dapat menyibukkan diri kita, menyibukkan masa kita dengan amal. Para asatizah dapat sibukkan diri dengan mengajar, dapat menyibukkan diri dengan zikrullah, dapat menyibukkan diri dengan amal salih. Kita juga ketua keluarga dapat menyibukkan diri dengan ahli keluarga kita, dapat didik anak-anak kita, dapat dengar anak-anak baca Quran. Alhamdulillah, dapat dengar isteri baca Quran, dapat zikir secara berjamaah, dapat sembahyang bersama-sama, salat berjamaah. Banyak amal ibadah yang boleh diperbanyakkan, kerana pada bulan ini insya-Allah tuan-tuan, amalan-amalan kebaikan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka, aku senang saat amalan aku diangkat oleh Allah dalam keadaan aku berpuasa. Demikian kata qala Munziri rawahu An-Nasa'i, kata Imam Al-Munziri. Ini hadis ni diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Qultu As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menyatakan, qultu wa akhrajahu al-Imam Ahmad fi musnadihi, dan demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan dalam musnadnya. Walaysa hadha ar-raf'u khassan bi Sya'ban. Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kenapa tadi disebutkan angkat yang terbesar, satu angkatan yang paling luas? Kerana di sana ada lagi waktu-waktu lain yang akan diangkat amalan. Oleh demikian kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, walaysa hadha ar-raf'u khassa bi Sya'ban. Ini angkat ini bukan terkhusus pada bulan Sya'ban, bal jaa fil ahadits asy-syarifah ma yadullu ala ta'addudi raf'il a'mali fi awqatin mukhtalifah. Tetapi bahkan telah datang dalam banyak hadis yang berbagai-bagai, hadis-hadis yang mulia yang menunjukkan bahawasanya banyaknya waktu, berbilang-bilangnya tempoh diangkatnya amalan ini
di dalam waktu-waktu yang berbeza-beza, wala tunafi bainaha, tidak ada percanggahan di antaranya. Fa inna likulli raf'in hikaman tata'allaqu bih, tetapi setiap tempoh, setiap yang waktu-waktu tertentu yang diangkat amalan itu adalah mempunyai hikmah-hikmah yang bertakluk dengan waktu tersebut. Jadi bukan kata menafikan terkhusus bulan Syaban saja, tidak diangkat pada hari Khamis contohnya, terkhusus pada hari Khamis saja, tidak diangkat pada Arafah. Jadi semua hadis-hadis yang menceritakan tentang waktu-waktu kejadian diangkat amalan itu menunjukkan diangkat amalan bukan hanya pada waktu yang khusus di Syaban, tidak. Dia tidak terkhusus pada bulan Syaban, ada waktu-waktu lain yang juga amalan akan diangkat, yang insya-Allah akan dicerita dengan panjang lebar insya-Allah oleh almarhum Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab ini insya-Allah, yang moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi ruang, bagi peluang untuk kita menyambung lagi pembacaan kita daripada kitab Madza fi Sya'ban insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya yang bercakap dan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Sekadar itu dulu, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.